Dari ini kita sambung uh, riwayat hidup salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di mukaddimahnya, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pada tazkirah lalu kita dah bincangkan tentang keislamannya, tentang sifat-sifat zahirnya, nasabnya, namanya dan tugasannya bersama-sama dengan Nabi dan tawaduknya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini kita bincangkan beberapa kelebihan sifat-sifat akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud sebagaimana dinyatakan dalam riwayat-riwayat tentang beliau. Pertama sekali daripada Yahya ibn Abi Katsir. Dia berkata satu ketika Ibnu Mas'ud dia nak bangun pada waktu malam, maka tiba-tiba isterinya memegang bajunya. Faqalat aina taqum, ke manakah kamu nak pergi ni? Dia kata waktu malam ni. Faqala, maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, Allahumma innahuma ithnan wa ana wahid fa'inni alaihima. Maka Ibnu Mas'ud dia berkata, wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka tadi ada dua orang, aku ni seorang je, maka minta tolonglah aku untuk melawan kedua-duanya. Jadi dia maksudkan dengan dua tadi tu ialah perempuan tadi, isterinya, dan nafsu dan syaitan yang nak menghalangnya daripada beribadat. Jadi dia minta supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepadaku untuk melawan godaan ataupun halangan daripada beribadat pada waktu malam tersebut. Dan itu mujahadahnya sahabat radhiyallahu anhum, bangun pada waktu malam beribadat. Dan yang kedua ialah husnul khuluq, maksudnya amat baik akhlak Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi daripada Sayyidina Ali, dia berkata kami duduk, maksudnya ada beberapa sahabat duduk bersama-sama dengan Sayyidina Ali, maka mereka menceritakan tentang Abdullah ibn Mas'ud dan mereka memuji Abdullah ibn Mas'ud, dan mereka berkata kami tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih baik akhlaknya, yang lebih lemah lembut pengajarannya, yang lebih baik majlisnya, amat sangat waraknya daripada Ibnu Mas'ud. Maka Sayyidina Ali berkata, aku bertanya kamu dengan nama Allah, adakah kamu cakap ni betul-betul daripada hati kamu? Maksudnya betul ke kamu cakap ni ikhlas ni, bukan kamu nak berkelakon ni? Maka mereka berkata, Allahumma na'am. Dia kata, demi Allah, betul kami cakap ni ikhlas daripada hati kami. Maka Sayyidina Ali berkata, Allahumma syahad anni aqulu misla ma qalu wa afdal. Maka Sayyidina Ali berkata, Allahumma bersaksilah bahawa aku juga berkata seperti mana yang mereka kata, wa afdal, dan aku puji Abdullah bin Mas'ud lebih daripada yang mereka puji. Jadi itu ialah kemuliaan akhlak Abdullah ibn Mas'ud yang diiktirafkan oleh sahabat-sahabat ni yang lain. Dan kita maklum Nabi SAW kepujian kepada baginda SAW ialah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi berkata, kan, manusia yang paling dekat denganku di akhirat ialah manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi di samping kita tadi menuntut ilmu, kan, belajar, menghafal Al-Quran, maka satu lagi perkara yang kita lupakan ialah akhlak. Dan akhlak tersebut dia memerlukan kepada orang yang menegur, kepada orang yang mengherdik, kepada orang yang membimbing, supaya kita dapat tahu akhlak tu sebenarnya salah. Kan, kerana kita mungkin dah ada terbiasa dengan sesuatu adat, dan sekiranya kita bapa di rumah, siapa yang nak tegur kita di rumah? Dan kalau kita tadi guru, ustaz, ustazah, siapa yang akan menegur kita? Dan maka sebab itulah dalam kitab menyatakan bahawa akhlak tadi dia memerlukan kepada rada', dia memerlukan kepada teguran, baru kita tadi boleh membaiki. Dan orang yang lebih tua daripada kita lah yang akan membaiki kita. Dan seterusnya sifat Abdullah ibn Mas'ud ialah al-amru bil ma'ruf. Maksudnya dia tadi sentiasa mengarahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Daripada Abi Wa'il dia berkata, sesungguhnya Ibnu Mas'ud ra'a rajulan, dia melihat satu orang manusia qad asbala, maksudnya dia melabuhkan pakaiannya, maksudnya dia punya kain di bawah ni dia melabuhkan sehingga tutup tumitnya dan tutup tanah, menutup tapak kakinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, irfa' izaraka, angkat kamu punya kain tu, tinggikan sikit ni. Jadi apabila Ibnu Mas'ud mengarahkan orang tadi mengangkat kainnya, betul orang tu kata pula, wa anta ya ibn Mas'ud farfa' izarak. Dia kata, kau Ibnu Mas'ud, kenapa kau tak angkat kau punya kain? Maksudnya angkat. Dia suruh Ibnu Mas'ud pula yang angkat kain tinggi-tinggi. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, inni lastu mithlak,
Aku bukan seperti kamu. Dia kata, inna bisaki humusyah. Dia kata, aku punya betis ni kecil. Dia kata, kecil. Dan kalau orang tengok pun orang tak suka. Dia kata, wa ana ummun nas. Padahal aku ni menjadi imam. Dan apabila aku tadi menjadi imam, aku kena keluar dalam keadaan yang paling sempurna. Dan jadi aku, disebabkan betis aku tadi kecil, kan, jadi aku tutup betis aku tadi dengan kain. Dan jadi suatu apabila kita ditegur oleh seseorang, dan mungkin kita tengok orang tadi tegur perkara dan dia pun buat perkara yang sama. Jadi sebagaimana kita faham daripada sini, kita tak boleh perikai. Sebab orang yang menegur kita tu, mestilah dia tahu. Dia takkan menegur seseorang, melainkan dia tahu benda tadi salah. Dan dia tahu benda tadi mungkin salah pada dirinya. Tapi sekiranya dia buat juga, maknanya ada sebab mengapa dia sendiri buat benda yang tegur orang lain. Jadi apabila kisah tersebut, maksud Ibnu Mas'ud menegur seseorang dan orang tadi lawan balik, dia tak terima, maka apabila sampai berita tersebut kepada Sayyidina Umar pukul orang yang degil tadi. Jadi Sayyidina Umar berkata, ataruddu ala Ibnu Mas'ud, adakah kau menjawab, ni Ibnu Mas'ud tegur ni, kau menjawab. Dari itu ialah keberanian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menegur, dalam menegakkan kebenaran. Jadi mungkin kadang-kadang kita ada ilmu, kadang-kadang kita ada pengetahuan, tapi setengah daripada kita masih lagi diuji dengan satu sifat yang Nabi SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku minta lindung daripada sifat al-jubni wal bukhl. Jubn maknanya ketakutan, wal bukhl dan maknanya bakhil. Jadi salah satu sifat yang menimpa manusia ialah al-jubn, takut. Maksudnya nak tegur takut, nak tegur isteri pun salah pun takut, maksudnya nak tegur anak sendiri buat salah pun takut. Dari itu ketakutan yang menghalang teguran tadilah yang akan merosakkan sesuatu keadaan. Jadi sebab tu kita kena membersihkan rohani. Sebab salah satu sifat mazmumah ialah al-jubn tadi, ketakutan yang menyebabkan kemungkaran tidak ditegur. Dan kemungkaran terutamanya dalam keluarga, apabila isteri buat kemungkaran tidak ditegur, maka dia rasa benda itu betul. Kerana apabila anak membesar tanpa ditegur, tanpa dididik dengan adab-adab yang betul, maka dia akan rasa perkara tersebut tadi betul. Jadi itulah bahayanya, kerana apabila tidak ditegur daripada kecil. Dan salah satu lagi kelebihan Abdullah ibn Mas'ud ialah dia tadi muqarrabun mahbubun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibnu Mas'ud ni dia amat didekatkan dan amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tak kalau Rasulullah SAW dah naik ke atas mimbar pada hari Jumaat, maka Nabi pun kata, ijlisu, duduk semua. Maka Ibnu Mas'ud mendengar Nabi kata duduk, maka dia pun duduk di pintu masjid. Maka Nabi SAW melihat Abdullah ibn Mas'ud duduk di pintu masjid, maka Rasulullah berkata, ta'al, ya Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, datang sini duduk dekat dengan aku. Jadi itu keadaan yang tak boleh kita marah. Kan, maksudnya sekiranya dalam satu majlis, sekiranya guru kan, ataupun sekiranya Syekh tadi memanggil seseorang untuk duduk berdekatan dengan dia, jadi jangan kita kata, kenapa si orang ni je datang dekat dia, kan, kenapa pula orang ni datang lambat pun boleh duduk dekat dia, kan aku yang datang awal ni kena duduk jauh. Jadi kita tak boleh mengingkari, kerana itu adalah perbuatan Nabi SAW. Kerana Nabi mengetahui orang yang layak duduk dekat dengan baginda dan orang yang jauh daripada baginda SAW. Dan satu ketika Amr ibn al-As, pada ketika dia nak meninggal dunia, dia ditimpa kegelisahan yang amat sangat. Jadi orang berkata kepada dia, kenapa kamu risau ni nak meninggal dunia ni? Ni sahabat-sahabat ni, maksud sahabat-sahabat baginda ni, dia tak ada rasa dia baik. Kan, dia tak ada rasa dia ahli syurga. Walaupun Nabi dah bagi tahu dia orang ni ahli syurga, dia orang tetap ada kerisauan kan, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi dikatakan kepada Amr ibn As, kenapa kamu risau? Kenapa kamu sedih? Kerana Rasulullah SAW mendekatkan kamu kepadanya. Dia adalah antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah, dan Rasulullah melantik kamu dengan pelbagai jawatan. Jadi Amr bin As dia kata, wallahi demi Allah, ma adri ma kana dhaka minhu ahubbun aw kana ta'allafun. Dia kata, aku tak tahu Nabi tadi buat baik kepada aku tu adakah dengan sebab Nabi tadi sayang kepada aku, ataupun sebab Nabi nak ambil hati aku je. Jadi sahabat pun dia berasa risau. Tapi Amr bin As dia kata,
walakin ashhadu, aku bersaksi ala rajulain, atas dua orang manusia, annahu mata wa huwa yuhibbuhuma, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Nabi amat mencintai dua orang tersebut. Siapakah dia? Ibna Ummi Abd wa Ibna Sumayyah. Pertama sekali ialah Abdullah ibn Mas'ud dan kedua ialah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini penyaksian daripada sahabat bahawa sesungguhnya Ibnu Mas'ud amat dicintai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kerana dia tadi amat bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kasutnya, pegang apa segala yang dia boleh pegang, semua dia pegang. Apa segala yang dia boleh buat, semua dia buat. Maka khidmat tadi mewariskan kecintaan kepada seseorang. Dan seterusnya, antara kelebihan Ibnu Mas'ud ialah dia tadi tiada sifat hasad dengki, dan dia tadi mengakui ataupun mengiktiraf kelebihan-kelebihan sahabat yang lain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia membacakan ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, wa naza'na, kami mencabut, ma fi sudurihim min ghillin, rasa hasad dengki yang berada di dalam hati-hati mereka, ikhwanan, lalu mereka tadi bersahabat, ala sururin mutaqabilin, duduk di atas tempat-tempat sandaran sambil pandang memandang. Jadi ayat Quran ini menceritakan bahawa salah satu perbuatan Allah ialah Allah Ta'ala mencabut hasad dengki daripada hati-hati manusia. Jadi Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala mencabut hasad dengki ni daripada hati manusia ni sehingga mereka tadi boleh menjadi saudara yang amat mengasihi antara satu sama lain. Ibnu Abbas berkata ayat ini turun pada fi asyaratin, pada 10 orang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Abdul Rahman wa Sa'id ibn Zaid wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu ialah penyaksian daripada Ibnu Abbas bahawa Abdullah ibn Mas'ud ialah salah seorang daripada sahabat yang amat bersih hatinya. Kan dia tak ada dengki. Maksudnya tengok, Abu Bakar lebih dekat dengan Rasulullah, dia tak dengki. Maksudnya dia tak dengki, dia tak dilantik sebagai khalifah pun dia tak ada dengki. Ataupun dia tengok orang lain dapat Quran pun dia tak ada dengki. Dan dia mengetahui kedudukan aku di sini, maka di sinilah kedudukanku. Tak ada dia nak kata kenapa aku jauh, kenapa aku dekat. Itu ialah sifat yang Allah Ta'ala, yang Ibnu Abbas nyatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan seterusnya, salah satu sifatnya ialah al-ikhlas, keikhlasan. Itu dinaskan oleh Quran. Maksudnya Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Ibnu Mas'ud tadi, dalam satu peristiwa ni, Allah Ta'ala menceritakan bahawa mereka ialah satu kumpulan manusia yang ikhlas. Jadi kisahnya ialah daripada Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama-sama Rasulullah, wa nahnu sittatu nafar, kami 6 orang, dia kata. Jadi maksudnya di awal Islam di Mekah, maksudnya dia kata kami bersama-sama dengan beberapa orang sahabat. Jadi orang-orang musyrik dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cuba kamu jauhkan ni orang-orang miskin, orang-orang hina ni, pembesar-pembesar Quraisy tadi, dia kata dia tak nak duduk sama-sama dengan orang-orang bawahan ni, supaya mereka tadi tidak melampau kepada kami. Maksudnya pembesar Quraisy cakap sedemikian. Jadi Sa'd bin Waqqas dia kata, aku bersama-sama dengan Abdullah bin Mas'ud dan ada seorang lagi daripada Huzail dan 2 orang lagi aku lupa namanya. Dan apabila mereka bercakap sedemikian, maka Nabi pun diam. Dan Nabi berfikir macam mana nak buat ni. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka Allah memberi satu arahan, menolak permintaan pembesar-pembesar Quraisy. Allah Ta'ala berkata, wala tatrud, jangan sekali-kali kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatrudil lazina, menghalau ataupun menjauhkan mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, yuriduna wajhah, semata-mata kerana inginkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni turun kepada beberapa orang sahabat tadi di awal Islam, dan antaranya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi itu nas kan daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa Abdullah ibn Mas'ud inilah orang yang yuriduna wajhahu, inginkan zat Allah Subhanahu wa taala, aman ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilat seterusnya ialah ridwanullahi alaihi, keridaan Allah Subhanahu wa taala ke atas Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raditu li ummati ma radiyalah ibnu ummi abdin. Maksud Nabi berkata, aku redha kepada umatku apa saja perkara yang diredai
oleh Ibnu Ummi Abdin kepada umatku. Kan maksudnya apa yang Ibnu Mas'ud tadi setuju dalam apa-apa permasalahan terhadap umat Nabi Muhammad SAW, maka itulah tanda keredaan aku. Dan keredaan Nabi SAW ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang antara sifat kelebihan Abdullah ibn Mas'ud ialah al-imamah wal-iqtida. Maksudnya dia adalah manusia yang amat layak untuk menjadi pemimpin dan ketua dalam satu-satu keadaan. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu mu'ammiran ahadan." Kalau aku nak melantik seseorang tanpa mesyuarat dengan siapa-siapa pun, nescaya aku akan lantiklah Abdullah ibn Mas'ud menjadi ketua ke atas mereka. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iqtadu billazaini min ba'di." Hendaklah kamu semua mengikut dengan dua orang yang berada selepasku, iaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan hendaklah kamu tadi mengambil petunjuk daripada Ammar ibn Yasir. Dan hendaklah kamu tadi berpegang dengan apa sahaja yang diajarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, atau Nabi gelarnya sebagai Ibnu Ummi Abd. Dan dia hadis yang sahih kan, yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak. Jadi daripada hadis ni kita dapat satu faedah. Maksud Nabi kata, "Tamassaku bi'ahdi ibni Ummi Abd." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan perjanjian ataupun baiat yang kamu ambil daripada Ibnu Ummi Abd. Maksud baiat akidah yang akan kamu ambil daripada Ibnu Ummi Abd, maksud daripada Abdullah ibn Mas'ud. Jadi daripada hadis ni Nabi nak mengisyaratkan kepada kita, Abdullah ibn Mas'ud ni dia ialah guru yang dihantar oleh sahabat kan, di zaman Sayyidina Umar ke Kufah. Jadi apabila Abdullah ibn Mas'ud duduk di sana, maka dia anak murid yang pertama sekali bernama Alqamah. Dan Alqamah menurunkan ilmu ni kepada Ibrahim Nakhai. Dan Ibrahim Nakhai menurunkan ilmu ni kepada Hamad ibn Sulaiman. Dan Hamad ibn Sulaiman menurunkan ilmu ni kepada Imamul Azam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, dia sememangnya terkenal sebagai ulama fiqh, tapi kita kena maklum Imam Abu Hanifah juga menulis kitab akidah yang dipanggil sebagai Al-Fiqhul Akbar. Dan Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Kemudian datang selepas ini Imam Malik meninggal dunia juga pada tahun 100 lewat sikit 178 Hijrah. Imam Malik juga membawa akidah. Maksudnya Imam Abu Hanifah apabila dia tulis kitab Al-Fiqhul Akbar, dia menghimpunkan akidah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Imam Malik juga membawa akidah kan, akidah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kemudian datang Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i juga memperjuangkan akidah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kemudian terakhir sekali datang Imam Ahmad bin Hanbal kan 241 Hijrah, dan kita maklum kan penyiksaan yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam memperjuangkan akidah tersebut. Jadi kita maklum keempat-empat imam mazhab ni, di samping mereka tadi memperjuangkan fiqh, mereka juga ialah pejuang akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita kena maklum dia orang ni datang, maksud Imam Ahmad dia meninggal tahun 241. Jadi akidah sahabat tadi disusun oleh imam-imam mazhab ni. Dan akhir sekali sampailah kepada zaman Imam Abu Hasan Sy'ari. Dan Imam Abu Hasan Sy'ari dia meninggal dunia pada tahun 330 Hijrah. Dan begitu juga Imam Abu Mansur Maturidi, dia meninggal dunia pada 333 Hijrah. Maksudnya mereka yang memperjuangkan selepas itu jauh daripada zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya yang pertama sekali yang memperjuangkan akidah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda ialah imam empat mazhab tadi. Kan setelah imam empat mazhab tadi memperjuangkan akidah tersebut, disambung perjuangan tadi dengan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebab itulah sekarang ni, akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi itu datang kemudian. Kan kemudian daripada empat mazhab tadi. Jadi tak boleh kita kata, adakah Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Abu Hasan Asy'ari? Tak boleh. Kan sebab Imam Syafi'i dia sebelum daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kesemua mereka membawa akidah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW memberitahu bahawa akidah yang nak kamu pegang ialah akidah yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan di manakah akidah Abdullah ibn Mas'ud tadi? Ditulis oleh Imam
Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Dan akidah itulah yang diwarisi sampai kepada Imam Abu Hasan Sy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi dan sampai kepada kita pada hari ini. Cuma kalau kita nak baca Al-Fiqhul Akbar tadi mungkin panjang dan mungkin susah. Kan jadi sebab itulah ulama setiap zaman merengkaskan, memudahkan sampailah kepada zaman Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu, maka kita istilahkannya sebagai sifat 20. Jadi sampai kepada kita sifat 20 tu ialah janji ataupun arahan daripada Nabi Muhammad agar kita berpeganglah dengan akidah yang akan diajar oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi mungkin kita berhenti dulu di situ, nanti insya-Allah sekiranya Allah Taala izin kita sambunglah beberapa lagi kelebihan fadilat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga kita dapat pengajaran dan pengetahuan tentang keagungan sahabat-sahabat baginda, perjuangan mereka dan kelebihan mereka. Dan kita kena maklum, maksudnya kalau kita hidup pun di zaman tu bukan perkara tersebut perkara yang mudah kan. Mereka sendiri berjuang kan, bermujahadah, bersusah payah kan, ada yang meninggal dunia syahid dalam perang. Jadi kita hari ini amat bersyukur kan, kerana agama itu dah sampai kepada kita. Maka kita kena menghormati mereka dan berselawat kepada Nabi Muhammad dan berselawat kepada mereka juga sebagai mengenang jasa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita berhenti dulu, insya-Allah sambung pada pengajian yang akan datang sekiranya Allah izinkan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.